Dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan gegelung pembawa arus. Okey, jadi kita ada sebuah konduktor yang ini konduktor yang lurus dan kita ada konduktor yang sama tapi kita telah bengkokkan dia. Okey, seperti bentuk yang ini yang kita panggil sebagai gegelung. Okey, jadi ini adalah gegelung yang membawa arus. Jadi kita nak perhatikanlah bagaimana medan magnet yang terhasil daripada gegelung pembawa arus ini dan kemudian kita akan sambung kepada aplikasinya dalam video yang seterusnya. Okey, jadi kita lihat dahulu berkenaan dengan konduktor yang lurus. Kita tahu bahawa untuk kita tentukan dia punya arah medan magnet dia, kita gunakan petua genggaman tangan kanan. Okey, jadi kita gunakan petua genggaman tangan kanan, maka arus dia akan mengalir. Kita akan nampak dia lawan arah jam bila kita perhatikan terus ya. Bila dia punya simbol dia tu titik, kita akan nampak dia lawan jam, manakala kalau simbol dia pangkah maka kita akan dapati dia adalah mengikut arah jam. Yang itu cikgu dah terangkan dalam video yang berkaitan dengan konduktor pembawa arus, okey, dawai yang lurus. Jadi yang itu kita dah tahu, jadi cikgu boleh lukiskan dia bentuk dia. Okey, kita lukiskan arah dia dahulu. Arah dia kita andaikan dia ke sebelah kanan. Jadi ini adalah arah arus kita. Arah arus kita. Jadi bentuk medan magnet yang terhasil adalah lebih kurang, okay, kalau kita gunakan tangan kanan maka kita akan dapati dia bergerak ke sinilah, okay, lawan arah jam. Okey. Baik. Jadi, bentuk dia pun dah lari. Okey, cikgu lukiskan semula. Okey. Baik, jadi ini adalah medan magnet daripada dawai yang lurus. Okey, cikgu lukiskan lagi satu iaitu dia punya simbol dia. Kalau mata kita lihat daripada arah depan ini, okey, disebabkan arus dia mengalir masuk ke dalam mata kita, maka kita lukiskan dia titik dan dia punya medan magnet dia adalah lawan jam. Okey, jadi yang ini cikgu dah terangkan dalam video yang sebelum ini. Jadi ini kita dah tahu. Sekarang kita bengkokkan dawai ini ataupun konduktor ini kepada bentuk gegelung. Sekarang macam mana kita nak lukiskan dia punya medan magnet dia? Okey, kita andaikan dia punya arus dia mengalir masuk daripada sini, okay, daripada yang atas, dan kemudian bila dia mengalir maka dia akan lalu dekat sini, pergi ke sana, turun ke bawah, kembali semula, dan dia akan keluar dekat yang bawah ini. Jadi arus akan keluar di bawah ini. Okey. Sekarang macam mana dengan dia punya medan magnet dia? Okey, medan magnet dia kita gunakan petua yang sama juga. Okey, iaitu kita gunakan tangan kanan. Okey, genggaman tangan kanan. Jadi di sini kita akan dapat bentuk yang seperti ini. Okey, bentuk seperti ini. Manakala yang di sebelah bawah ini pula kita akan dapati bahawa disebabkan arus mengalir daripada kanan ke kiri, maka kita terbalikkan sahaja arah dia, iaitu ke kita gunakan genggaman tangan kanan, maka kita akan dapati arah dia adalah seperti ini. Okey. Anda gunakan tangan kanan dan anda gunakan tangan kanan dan anda genggam. Okey, anda akan dapati dia seperti yang cikgu lukis ini, dan untuk lebih jelas lagi cikgu akan lukiskan tangan kanan. Jadi ini adalah ibu jari kita dan tangan kanan kita akan genggam. Okey, kita akan genggam wire ini, jadi dia menghala ke dia akan pusing seperti yang cikgu dah lukis di sini. Jadi cikgu harap yang ini jelaslah, okey, berkenaan dengan gegelung ini, dan kita boleh lukiskan dia punya bentuk dia, okey, seperti yang di atas ini. Okey, bentuk dia itu biasanya kita akan lukiskan daripada satu pandangan, iaitu daripada pandangan di sini, okey, bukannya daripada hadapan. Jadi untuk gegelung biasanya kita akan lukiskan daripada pandangan yang mana arus itu masuk dan keluar. Okey, jadi bila kita gunakan mata kita, kita nak lihat pada medan magnet di sini, okey, yang kita akan lihat dalam video yang akan datang. Jadi bagaimana dengan medan magnet dia? Macam mana kita nak lukis dalam simbol yang seperti ini? Jadi yang pertama adalah kita lukiskan dahulu mata kita. Mata kita akan lihat, okey, di sini dan juga di sini. Okey, di sebenarnya sama saja kalau kita lukis dekat sini pun. Jadi apa yang kita akan perhatikan dekat bahagian atas ini, kita akan nampak dia bergerak, dia punya bentuk dia, okey, adalah yang pertama dekat atas ini dia akan jadi pangkah. Okey, kenapa pangkah? Kerana arus itu dia sedang keluar daripada mata kita, dia akan menuju ke dalam kertas. Jadi sebab itu kita lukiskan dia pangkah, dan dia punya arah medan magnet yang kita nampak itu dia akan mengikut arah jam.
okey, dia akan mengikut arah jam. Jadi cikgu harap yang ni jelaslah ya. Kalau tak jelas, anda boleh tuliskan di ruangan komen di bawah dekat mana yang tak jelas tu. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan kenapa dia ikut arah jam. Baik. Jadi kalau anda perhatikan dekat sini, mata kita lihat dari sini dan kita nampak dia gegelung dia seperti itu. Okey, dia akan pusing mengikut arah jam bila kita perhatikan dia. Okey, jadi nampak ini daripada atas dia pusing ke bawah mengikut arah jam kalau kita lihat dari pandangan sini. Tapi kalau kita lihat dari pandangan yang di sebelah kanan ini, kita akan nampak dia lawan jam lah. Okay, sebab itu penting dekat mana mata kita berada. Okay, sebab kalau mata kita di sini, arus dia masuk ke dalam mata kita. Kalau mata kita di sini, arus itu keluar daripada mata kita. Jadi untuk gegelung ini, kita ambil pandangan mata di sini, bukannya di sini. Okay, jadi ini adalah bentuk yang di atas, manakala yang dekat bawah ini pula dia punya bentuk dia berbeza sedikit. Okey, sebabnya adalah arus itu dia sedang menuju ke mata kita. Okey, jadi cikgu lukiskan dia. Okey, lebih kurang macam itu, dan dia punya medan magnet dia akan jadi okey. Medan magnet dia akan terbaliklah. Okey, iaitu dia akan lawan jam. Jadi dia akan turun ke bawah dan naik ke atas. Okey, jadi dia akan jadi seperti inilah bila kita pandang daripada sudut yang ini, kita akan nampak medan magnet dia lawan jam. Jadi cikgu harap anda boleh fahamlah berkenaan dengan situasi gegelung ini untuk video ini, kerana kita akan gunakan situasi ini untuk video yang seterusnya berkenaan dengan aplikasi dia bila kita letakkan gegelung ini di dalam sebuah medan magnet. Okey, kita akan perhatikan bagaimana dia boleh bergerak. Jadi setakat itu saja untuk video ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.